Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi subjek Bahasa Melayu pada hari ini, kita akan belajar indahnya seni dan budaya kita. Kita akan belajar Kampung Budaya Mari-Mari berkenaan dengan ayat perintah. Jadi kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 17. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini membina kata perintah. Apakah maksud perintah? Maksud kata perintah. Baik, okey. Kata perintah. Ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Jadi ayat perintah terbahagi kepada 4. Yang pertama ayat suruhan yang mana ia bertujuan untuk memberikan arahan. Yang kedua ayat larangan. Ialah ayat kata larangan. Jangan atau usah yang bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Seterusnya ayat silaan yang mana ayat dengan kata silaan seperti sila dan jemput yang bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Seterusnya ayat perintah ialah ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong yang bertujuan untuk memohon pertolongan atau membuat suatu permintaan. Baiklah kita lihat contoh ayat suruhan untuk menyuruh seseorang. Okey. Bertujuan untuk memberi arahan. Contoh ayat, pergi kamu dari sini. Ataupun pergi kamu dari sini. Ini lagi menguatkan lagi ayat lah. Pergi kamu dari sini. Okey, tanda seru digunakan sekiranya mengandungi perasaan. Boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat perintah. Contoh, siapkanlah kerja sekolah ini sekarang. Nampak dia sedikit lembut. Seterusnya, ayat larangan. Ada 3, usah, tak usah, jangan. Contoh ayat, jangan ambil beg itu. Usah berpura-pura tidur. Awak tak usah datang lagi ke rumah saya. Selain itu, ia juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat larangan. Contoh, janganlah ambil beg itu. Seterusnya, ayat silaan. Sila jemput. Sila beratur dengan lurus. Contoh ayat silaan. Ataupun yang kedua, jemput masuk. Yang mana kita menjemput seseorang untuk masuk ataupun mempersilakan seseorang. Boleh menggunakan partikel lah juga untuk melembutkan ayat silaan. Contoh ayat, jemputlah masuk. Seterusnya, ayat permintaan. Minta tolong. Okey. Tolong ambilkan baju itu. Minta kamu semua bersabar dan bertenang. Okey. Jadi sekarang ni kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 17. Kita akan baca dahulu. Hanif dan Kampung Budaya Mari-Mari. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam, Sabah. Minta perhatian semua. Minta perhatian ni ayat apa? Ayat apa? Ayat permintaan. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya 5 etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rungus, Ludayeh, Bajau dan Murut. Baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Sila, ayat silaan. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan. Ayat apa? Suruhan. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Ayat larangan. Baik cikgu, baik cikgu, baik cikgu. Okey, seterusnya Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Tengok ayat permintaan, ayat silaan, ayat suruhan dan ayat larangan. Okey, kita lihat. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan. Maaf. Jangan apa? Jangan bising. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Tolong jaga kelakuan kamu di sana. Baiklah, nanti saya akan beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jemput apa? Jemput masuk ke dalam rumah. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Contoh. Okey, sekarang ni kamu boleh menyiapkan latihan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 halaman 21. Okey, kita akan baca satu persatu. Bina ayat perintah berdasarkan respon yang diberi. Bubur pulut hitam. Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam.
Juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Okey, ayat perintah, ada ayat permintaan, ayat suruhan, ayat larangan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak bina ayat. Kita kena lihat daripada respon. Baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Jadi macam mana ayat permintaan? Mesti minta ataupun tolong. Hanya salin balik daripada respon. Alia, tolong ibu rebus pulut hitam. Nampak? Tolong merupakan ayat permintaan. Yang kedua, respon yang diberi. Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Ayat suruhan. Mesti suruh. Kalau suruh, masukkan daun pandan. Ya ibu, saya akan masukkan daun pandan. Seterusnya, ayat larangan. Baiklah ibu, nanti saya akan masukkan santan cair dahulu. Ayat larangan. Jangan ataupun usah. Jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Nampak? Itu ayat larangan. Seterusnya, ayat permintaan. Saya akan masukkan garam, gula putih dan gula melaka. Jadi ayat permintaan. Tolong masukkan garam, gula putih dan melaka. Tolong ayat permintaan ataupun minta. Seterusnya, ayat suruhan. Saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Ayat suruhan, kita suruh orang. Kemudian masukkan. Masukkan tu merujuk kepada ayat suruhan. Masukkan pula 1 cawan santan pekat. Okey, ayat silaan. Baiklah, saya akan menghidangkan. Ayat silaan macam mana? Apa contoh Islam? Sila ataupun jemput. Okey, jadi sila hidangkan apabila kamu selesai memasak. Selesai sudah, mudah sahaja. Jadi kamu perlu ingat ayat perintah terbagi kepada 4, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Jadi kamu boleh buat sendiri. Kalau kamu nak ikut jawapan ustazah pun boleh juga. Ini merupakan cadangan jawapan. Baiklah, sekian sahaja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu semua hebat.